Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay guys, okay. Hari ni video a bit different sebab kita orang baru balik pada umrah and kita orang balik pada hari Isnin. Hari tu sampai Malaysia and then kita orang terus shoot balik Muar dan sepanjang perjalanan tu kita orang demam and batuk, sesama, semualah. And baru sekarang hari ni, which is hari Khamis, kita orang dapat nak upload, aku baru boleh nak upload video about our journey to Umrah and our experience as a first timer to go to Umrah. And aku akan selitkan sikit-sikit tips apa yang perlu bawa untuk lelaki, apa perlu bawa untuk perempuan ketika ketika hendak ke Umrah, supaya korang tahu and jangan jadi macam aku, sebab aku rasa banyak benda aku membazir ketika persiapan sebab excited kan kita nak pergi Umrah. Okay, so untuk this part 1 ni aku akan bagi korang tips apa yang perlu korang sediakan and apa yang korang perlu tak sediakan. Part 2 baru aku akan ceritakan pasal pengalaman aku kat sana, apa aku buat, apa Eki dengan aku buat and all. So stay tuned guys. We're going to, without further ado, kita akan terus ke tips apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu bawa ketika di Umrah as a first timer untuk lelaki ataupun perempuan. See you later. Okay, selalunya kalau cakap pasal Umrah ni adalah kita rezeki, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya. So sebagai seorang yang first time, memang tak pernah langsung pergi Umrah, aku dengan suami aku memang tak pernah langsung pergi Umrah, kita orang ni rasa macam apa yang kita perlu kena bawa, apa yang tak perlu bawa. Kena ikut list yang travel agency ni bagi. Okay, ini adalah daripada pengalaman aku sendirilah. Okay, for me, pada aku, untuk kita start daripada perempuan dulu Okay, untuk perempuan dia akan bagi you guys satu senarai apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu bawa and such lah kan. So pada aku, baju, berapa banyak baju yang korang perlu kena bawa. Masa aku because aku terlampau excited kan, aku beli banyak baju jubah and online, especially in Shopee, sebab Shopee jubah dia murah-murah kan, RM39 dah dapat and all. Tapi sebenarnya itu tak perlu. Okay, dah ada satu hal, aku dah beli jubah salah saiz. I end up bagi dekat mentua aku and makcik aku lah jubah tu. So what I did was, aku beli jubah seluar. Okay, jubah seluar ni it's a gift from my mom. She bought 4 for me. Okay, beli 4 and beli satu jubah untuk korang buat pergi masjid and all. Nak pakai jubah seluar ni, pergi masjid boleh juga, tak ada masalah. Janji it's jubah seluar yang bawah lutut, kain dia bawah lutut tu. Okay, so sebab dekat sana, apa yang aku perasan, sebab mula aku daripada Madinah baru pergi ke Mekah dekat Malaysia ni, aku admit, kalau aku berpeluh, aku ada macam dia satu bau yang aku tak suka. So bila dekat sana, bau tu tak ada tau. Aku tak tahulah kalau hidung aku tersumbat ke apa ke, tapi memang tak ada bau peluh tu, memang tak ada. Okay, so lepas korang bila korang berada di Madinah on the first time, Madinah ni tempat dia sejuk, so dia tak ada bau, dia sejuk and kering. So apa yang aku perasan orang-orang kat sana buat, dia bukan setiap hari akan tukar baju. Kita pun tidak digalakkan mandi dekat sana sebab takut demam. Okay, so apa yang aku perasan bawa baju perempuan tu dalam 4 ke 5 helai dah cukup selama 15 hari tu, sebab you guys can either go to Dobi ataupun basuh sendiri, tak ada masalah. Okay, so macam aku sendiri, aku bawa 4 helai jubah seluar and 2 helai jubah biasa, tapi aku cuma pakai satu je, which is the jubah hitam. Dia ada jubah aku tak pakai sangat sebab dia melengit-lengit. Orang kat sana, dia bukan macam Malaysia. Aku cakap dengan kau, dia bukan macam dekat Malaysia. Okay, so baju tu korang boleh recycle sebab dia tak bau kan. Kalau kau rasa macam tak selesa untuk pakai untuk beribadah, so you guys always have the option untuk
basuh dulu baju tu sebelum korang guna. Sebab you guys ada tempat, you guys nanti aku akan bagi tahulah apa lagi yang perlu kena buat. So untuk lelaki pula, macam suami aku, macam kita kan heboh nak, macam aku sebab kita tak tahu negara sana, kita expect macam it's a very modest country kan. So kita expect kena pakai kurta hari-hari, kena pakai baju Melayu, kena pakai jubah hari-hari. No, don't. T-shirt biasa and belikan dia satu seluar yang macam senteng sikit tu. So I bought my husband t-shirt like 3 pasang, and then t-shirt pagoda tu yang ada poket tu like dalam 3 pasang, 4 pasang, itu pun 2 pasang saja yang dia pakai. 2 pasang lagi dia tak pakai. Okay, and t-shirt and apa baju yang dia rasa selesa untuk dia pergi buat beribadah dekat sana. Tak semestinya dia kena pakai kurta, kena pakai baju Melayu. No. Macam mana you guys sembahyang solat Jumaat dekat masjid, macam tu lah korang, macam ada setengah pakai t-shirt, pakai jeans, macam tu lah korang, kita kena selesa masa tu. Okey, itu tips untuk pemakaian. So, macam mana pula dengan seluar dalam, baju dalam, benda yang kecil-kecil tu kan? Okey, dekat sana, aku sarankan korang untuk basuh baju sendiri. Macam seluar-seluar kecil ke apa. Korang boleh hantar Dobi, tapi to be honest, Dobi dekat hotel adalah sangat mahal, and nanti dekat sana korang, even though bellboy dia ke, receptionist dia ke, akan bagi korang kad, kata kakak, diorang boleh cakap Melayu kakak, I buat Dobi 1 kilo 15. It's not 15 ringgit, it's 15 rial. 1 kilo 15 rial. Okay, dia boleh ambil daripada bilik and hantar terus daripada bilik. Okey, 1 kilo 15 rial Dobi dekat sana. Aku pun cubalah sebab aku, my mistake was I bawa baju tu lampau banyak. So aku jadi pakai tukar pakai kondon je lah. Tak nak the same baju. So I end up Dobi, me and my husband and my mum, 5.4 kilo bersamaan dengan 80, on the first time it was 75 rial. So 75 rial bersamaan dalam berapa yang? Around 80 ringgit macam tu lah untuk 5.4 kilo. Itu rasanya dah termasuk dengan tips dia lah untuk angkat balik. So untuk lelaki tak apa, korang nak hantar seluar kecil korang untuk Dobi pun tak apa. Untuk perempuan kita ni, kita kan nak hantar sebab yang buat tu lelaki bukan perempuan. Okay, so kita cuci sendiri dekat hotel. So apa yang aku beli untuk kesenangan hidup aku dekat sana is this one. This is a travel hanger. Okay, travel hanger ni untuk kau sangkut lah apa-apa yang kau rasa nak sangkut, macam kau punya seluar-seluar kecil ke apa kan. Ini adalah sangat convenient. Aku tak tahu kenapa husband aku kata benda ni cepat patah, tapi bila aku pakai tak ada masalah langsung lah. Korang bawa lah dalam 5 ke 6, sebab kalau dekat Madinah aku tak tahulah, tapi hotel yang aku pergi tu, dia punya dia punya penyangkut hanger ni, penyangkut hanger yang ni dia boleh cabut, so dia tinggal kepala dia punya sangkut tak ada. Menyangkut dia stick dalam almari. So kalau you nak sangkut dalam toilet ke apa, memang susah lah. And kalau contoh you guys pergi mengikut travel agency, kalau korang pergi as a family, dapat bilik sama dengan family, itu tak ada masalah. Kalau buatnya lah korang satu bilik 4 orang. Kalau nak bayar untuk 2 orang punya bilik, you have to pay more. Okay, kalau contohnya you nak pergi dengan husband you tak nak share dengan bilik orang lain, you have to pay more. That's the rules. Kalau let's say korang pay sama je average, macam like I did, nasib baik aku dengan my mum one room and her friends yang my aunties yang I dah kenal lah. So imagine kalau korang tak kenal orang yang korang nak tidur sama tu, and mesti kita ada rasa sikit segan kan dengan diorang ni. Takkan kita nak basuh kita punya baju kecil, seluar kecil tu tengah alam tu kan. So takkan nak biar rendam dalam sinki ke apa. Another thing that I bought is very convenient for me is this. Korang rasa ni apa? Okay, this is we call baldi. Baldi. Tahu tak baldi? This is a travel bucket
dia foldable baldi, foldable bucket. Dia macam ni. So bila you buka, dia punya space is quite big. This is waterproof. See? Ni. Baldi dia. You letak air, letak sabun, you rendam, you letak bawah sinki like 1 or 2 hours. After you balik daripada masjid and all, you just can cuci and perah and to put anything here. It's very inconvenient rather than you nak rendam dalam sinki and everything, kan? So kalau dalam sinki tu dia macam kalau orang lain masuk yang kita tak kenal, they will question, why are you doing like this? Benda ni adalah something your private things, kan? Takkan korang nak macam campur-campur walaupun perempuan-perempuan, betul tak? So benda ni dalam RM6 ke RM7. It's bawah RM10 lah. And it's very convenient. See? Besar. Nampak je lembik, tapi bila you dah isi air, dia akan stable. Trust me. Okay. Itu bab cuci baju, bab baldi, hanger and all. Sebab benda tu penting. Sebab takkan kita nak pakai baju tu, boleh lah kita tak tukar 2 hari sekali. Tapi takkan kita nak pakai seluar kecil kita tu, baju kecil kita tu, kan? Berhari-hari baru nak tukar. Tak boleh. Benda tu kita tak tahu apa akan jadi, kan? Okay. Tips nombor 3 untuk perempuan. Make sure you tahu bila tarikh you datang bulan. Okay? Jangan jadi macam I. Okay. You kena tahu bila you datang bulan. You kena, macam I ni jenis yang tak konsisten tau datang setiap bulan. Tapi tiba-tiba pula masa sebelum nak pergi tu dia boleh datang pula. So I did 8 macam I makan ubat untuk stopkan head tu, the period. Tapi 2 hari dekat Madinah 2 hari sebelum nak pergi ke Mekah, tiba-tiba datang banyak. I was like, kenapa? Kalau macam tu aku tak boleh dah nak buat tawaf, kan? So masa tu aku still keep on makan ubat tu, but still datang lagi. Aku memang tak boleh nak stop. Aku cakap, ya Allah, kenapa ni? Tak ada rezeki ke aku nak buat umrah, kan? Tak ada rezeki aku nak buat tawaf. Sebab aku start daripada Madinah, kan? Okay. So aku doa, aku suruh husband aku doa and all, doa. Dia kata alhamdulillah sehari sebelum nak sampai ke ihram tu stop. Aku still makan ubat tu. Aku naikkan dosis sikit daripada 2 sehari 2 kali. Sehari sekali aku makan, sehari 2 kali. Dia stop and aku sempat buat tawaf. Okay, aku sempat buat tawaf yang wajib tu. And a day after that aku terus datang. Period. Okay, itu rezeki aku boleh dapat buat tawaf. Okay. Tips yang keempat, ubat-ubatan is very very important. Apa saja ubat demam, ubat sesama, ubat batuk yang kau ada, ubat sakit tekak tu, bawa lah daripada Malaysia. Bawa lah. Sister, brother, abang-abang, kakak, adik-adik, bawa ubatan Panadol, ubat sakit tekak, apa-apa jenis ubat-ubatan painkiller, bawa. Okay? Sebab apa? Kita tak tahu bila kita akan sebab terlampau ramai dalam flight. Kau akan nampak orang dah start batuk. Kau akan dengar orang dah start batuk. Please use your mask also. Okay. So, here aku nak bagi tahu. Kita orang bawa batuk, kita orang bawa spray. Spray tu banyak membantu aku lah, spray mulut tu. Sebab tekak gatal, kan? Okay. So, yes, ubat-ubat yang aku bawa ni semua daripada ubat yang lepas-lepas bila aku demam tu. So, kita orang kumpulkan, kita orang bawa. Bawa ORS sebab semua orang perut dia lain-lain. Okay. And then ubat batuk ni paling penting. Sebab aku kat sana, dekat Madinah aku beli ubat batuk. Dekat Mekah pun aku beli ubat batuk. Dekat Madinah ubat batuk dia murah. Dalam RM9.80 macam tu ke. RM9.80 dah dapat dah. Macam tu lah ubat batuk dia and all lah. Tapi apabila di Mekah, ubat batuk dia RM38, RM40, RM50 pun ada. Aku beli first is RM9.80. Second botol aku beli is RM38. The third bottle is RM50, RM50. And ubat tu
tak function langsung dekat aku dengan husband aku. Memang tak function. Tak bawalah Difflam, bawalah ubat batuk yang function. Sekarang ni kita orang makan ubat cap kaki 3 tu, itu bagus. Cap kaki 3 yang RM6.5 yang kat 7-Eleven tu. Itu bagus, bawa yang tu. Sebab aku tak tahulah, sebab mungkin kita punya ubat sini lagi bagus daripada sana ke, kita tahulah kan. Tapi memang tak function. Memang kau akan rasa macam tak ada apa-apa pun berlaku kan. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Ini untuk para-para lelaki-lelaki, abang-abang di sana. Kepada yang perokok, nak cari rokok sana kat Madinah tu bolehlah, senang. Tapi di Mekah tu agak susah. Okay. And harga rokok dekat Madinah berapa yang? RM25 dekat Madinah harga rokok RM25. Kalau kau pergi kat kedai roncit, okay, kau beli kat kedai roncit, harga rokok dia RM25. Dalam RM30 lah duit sini lebih kurang. And then kalau kat Mekah, based on apa yang Mutawif cakap, dia cuma ada jual rokok malam. And kalau kau tak betul, kau jumpa dengan orang yang salah, dia akan charge kau satu kotak rokok tu RM50. Sebab dia tahu orang Malaysia, orang Indonesia memang perokok tegar kan. So dia akan charge mahal. So apa yang kita orang buat, apa my husband buat, memanglah kalau sebolehnya lah, aku nasihatkan cuba tahan sikit nak merokok tu. Memang tak boleh, memang susah, tapi cuba tahan. Sebab duit tu, kalau yang jenis bawa duit banyak, tak apa, Alhamdulillah lah. Korang belilah rokok banyak korang nak. Or korang bawa daripada Malaysia, masuk dalam luggage. Jangan daripada hand carry tu, masuk daripada luggage. Bawa rokok, masuk dalam luggage. Dalam beg baju yang nak masuk kat kargo tu. Kalau korang beli rokok kat Madinah, memang harga kayangan lah. Tu dia. And then kalau dekat Mekah lagi pula, kita orang sampai jalan daripada Safwa Tower tu, dalam jalan pergi balik dekat 1 kilometer jugalah untuk mencari rokok dekat atau bukit tepi surau mana, aku tak tahulah, ada kedai Aceh tu. Tapi jauh lah, jauh gila dekat jalan. Mas Dara, dekat Mekah tengah panas, jalan nak cari rokok punya pasal tengah hari. Sebab selalunya tengah malam-malam adalah wak-wak, bukan burung wak-wak orang Indonesia ni, dia akan offer lah kalau dekat bawah-bawah dekat Safwa Towers tu, kat bawah-bawah kat Mekah tu akan ada orang wak ni jual-jual rokok. So satu lagi kat sana, kalau kau tanya papa Arab ni kan, where do you buy cigarette and everything, dia orang takkan jawab, dia orang tak nak jawab. Sebab kat sana tak boleh nak isap rokok sebenarnya. Tapi kalau kau nampak ada orang-orang Indonesia wak-wak tu isap rokok kat sana, kau join je dia orang isap rokok kat sana. Dekat Madinah, dekat hotel aku, kat bawah tu ada tempat smoking area. Situ memang ramai lah orang smoke. Kat situ memang ada smoking area lah. Okay. Tips seterusnya is about food, makanan. Makanan kat sana mahal. Ya, betul. Makanan kat sana mahal, tapi portion dia besar. Untuk macam aku ikut Tiram Travel kan. So for Tiram Travel dia dah inklusif makan. Tapi kita ni tekak Melayu, tekak yang tak boleh nak masuk sangat. Pada aku makan kat sana semua masin. Aku tak tahu kenapa, tapi semua masin. First, second day tu okey lah, macam seronok, excited kan kita nak makan makanan orang lain, makanan negara lain. Kita ada masalah lah. Tapi bila dia dah masak nasi lemak yang tak ada sambal, ada telur pun telur putih tu je, nasi lemak telur tak ada sambal, makan dengan tomato, and diorang tak ada cili sauce sangat. Korang pun rasa hari-hari lauk yang sama kan, korang akan rasa macam ya Allah, macam itulah. Bukan tak bersyukur, tapi untuk tak for me lah, untuk aku rasa macam I tak boleh nak telan. Dekat sana, nanti dekat video satu lagi aku akan tunjuk kat korang, ada satu tempat ni viral untuk makan. Harga dia memang mahal.
kita orang spend makan saja dekat sana nak dekat 3 ke 300 rial jugalah, 3 ke 400 rial. Sebab kita orang ni memang kaki makan, kita orang memang nak tahu apa rasa dia. Okay? Tapi kalau korang jenis yang nak berjimat, you can just go eat at the hotel. Atau kalau rasa nak merasa shawarma ke apa, bolehlah beli dekat tepi-tepi jalan tu kan. Tapi tengok harga. Dia ada small, ada big. Ada yang 6 rial, ada yang 15 rial. Tengok harga betul-betul. Kalau kita tak bagi tahu kat diorang yang kita nak yang small, diorang akan terus bagi yang big, which is the 15 rial. Kadang-kadang tu macam adik aku beli nugget, ayam, fries, air, Pepsi, 30 rial. Sebab dia tak cakap yang small, dia assume you nak yang besar. Itu di Madinah. Okay? And then contoh, tips yang seterusnya, kalau let's say korang nak beli nak beli souvenir ke, beli barang-barang ke, kalau korang daripada Madinah, jangan beli baju kat Madinah. Ada kedai Madinah yang murah, tapi kebanyakan barang kat Madinah ni agak mahal, kecuali dia punya kacang-kacang, dia punya kurma and everything. Sana it's quite cheap. Okay, so diorang ada juga, kalau let's say korang under Tiram Travel, diorang akan bawa kau satu kedai ni. Nama kedai ni Ahmad Albab. Nanti aku akan tunjuk dekat video yang untuk pengalaman aku pergi sana lah. So diorang ada sediakan servis untuk post juga untuk korang. Kalau let's say korang takut untuk nak nak bawa macam beg berat kan, korang gunalah servis courier tu. 1 kilo 20 rial macam tu. So another tips for you to bring dekat sana adalah yang bukan hand luggage, penimbang beg. Kejap aku tunjuk kat korang. Okay, ini adalah penimbang yang aku cakap tu. Dia simple je ni, bawa. I encourage you to bring this. Benda ni RM4.5 je kat sini, kat Shopee. Benda ni will save you a lot. Sebab apa tau? Kita tak tahu, mungkin kita ni jenis yang terlampau excited sangat shopping sampai kita tak tahu kita punya limit tu sebenarnya 30 kilo je untuk MAS. So benda ni you sangkut dekat beg you, masukkan, sangkut sini, angkat. Dia akan tunjuk berapa kilo you punya beg. Okay? So dekat sini kita dah save. Dah tahu dah macam mana kalau kita nak budget berapa kita kena perlu letak. Sebab dekat kat airport ni, kalau setakat 1-2 kilo tu diorang tak kisah lagi lah kan, sebab kata mutawif. Tapi kalau terlebih tu kan, korang kena charge lebih pula. So another thing, lelaki ke perempuan ke, please bawa your own sejadah yang kecil. Yang besar pun tak apa, janji yang lembek. Yang kecil macam ni, yang space, tak makan space banyak kat sana. Sebab dekat sana, especially dekat Madinah, kalau korang masuk awal, dapatlah dekat atas yang berkapet bila solat. Kalau tak, atas lantai. Serius aku cakap, atas lantai. And ini adalah lantai tu diorang kan pakai kasut and everything kan. Dekat situlah korang kena solat. Kalau boleh bawa satu sejadah ni, bawa je. Dah masuk dalam beg, sekali kan dengan telekung. Benda ni kecil je. Macam ni. Bawa. Benda ni adalah sangat penting juga. Okay, another one that I bring is this. Ini adalah utensil. Ada sudu, garfu dalam ni. Kenapa aku bawa extra? Sebab kita tapau kan. Kalau contoh kita nak tapau ke, kadang-kadang tu tak ada sudu, tak ada garfu nak digunakan. So it's better for you to bring one, at least lah one. Memang berguna, memang sangat berguna. Kalau nanti tiba kau nak makan Maggi ke apa ke kan, patah pula sudu ke apa, bawa. Benda RM1.5 je kat Shopee ni, RM1.5. Okay, satu lagi tips. Okay, ketika di dalam ihram kan, tak boleh berwangi-wangian and everything kan. Dia macam ni. Okay, korang akan nampak dia akan bagi korang list beli kosmetik suci and all.
Macam aku beli kosmetik suci tu. Tapi sebenarnya sebelum seorang lelaki atau perempuan memakai ihram tu, dia boleh je pakai wangi-wangian. Tapi apabila kau dah pakai kain ihram ataupun kau dah pakai ihram tu, kat situlah kau kena jaga yang tak boleh pakai berwangi-wangian. So, bila orang cakap pakai sana tak boleh pakai sabun yang berwangi-wangi, boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kau pakai je lah sabun Dettol kau ke, sabun apa-apalah. Janji sabun tu kau rasa bersih. Melainkan kalau contoh kau dah pakai ihram, kau dalam ihram ni kan, kau dalam ihram, kau dah on the way ke Mekah, daripada Madinah hendak pergi ke Mekah, kau dah niat and everything. Kau dah sampai hotel kat Mekah, kau nak check in dulu dalam hotel, kau nak mandi. Masa kau nak mandi tu, itulah masanya kau tak boleh pakai benda yang wangi-wangi. Okey? Jangan pakai benda yang berwangi ketika itu sahaja. Ketika tu je yang korang tak boleh pakai berwangi-wangian. Lepas kau dah buat tawaf, lepas kau dah buat sa'i, and dah buat sa'i, lepas dah bertahlul, dah dah wajib, dah semua dah habis tempoh tu, dah habis, maknanya kau dah habis tempoh pantang larang. Yes, you can use sabun, perfume and everything. Yes, you can. Jangan pula daripada start kau dah sampai Mekah, kau dah habis buat tu pun kau still lagi tak nak pakai sabun yang tak ada bau ataupun apa tu, dalam ni je kau jangan pakai, dalam ihram tu je kau jangan pakai. Itulah yang Mutawif tu bagi tahulah. Okey, so aku rasa itu adalah tips-tips yang penting, yang aku rasa penting lah untuk aku sharekan dekat korang. And untuk perempuan, korang tahu kan stokin apa tu? Stokin kaki yang orang panggil stokin wuduk. Betul tak? Stokin wuduk tu aku sarankan tak payahlah beli. Sebab aku tak tahulah aku punya ke yang bermasalah ataupun semua stokin wuduk macam tu. Sebab kalau aku pakai stokin tu, dia akan terbuka dekat bawah. Baik kau pakai stokin biasa, lepas ambil air solat tu, kau terus pakai stokin tu. Itu. Sebab dia macam berlubang tau kat tapak kaki tu. Macam tu. So dia macam tertarik. Betul-betul kan tertarik balik. So aku beli banyak kot, dalam 12 helai kot aku rasa. Well, tak berpakai. Itulah korang. Be a wise spender. Jangan jadi macam aku, beli tapi tak berpakai. Aku sekarang ni stokin wuduk aku tu, aku tak tahu nak buat apa. Nak jadikan hand soap pun tak boleh, sebab dia memang tak boleh. Aku tu kaki aku ni nak katakan besar baru saya senam. Tapi itulah, pakai ya mesti terbuka. So kalau terbuka nanti kan macam mana cerita tu kan. Tu salah satu tips dia, lah. And okay, satu lagi about telekung. Telekung orang kata bawa 2 kan. Aku pun bawa 2 lah, tapi aku pakai 1 je. Sebab satu lagi telekung tu tak tahulah, pada aku macam tak perlu kot. Tapi kalau korang rasa nak bawa 2 lah. Tapi tak perlu bawa kain. Bawa telekung je, bawa telekung saja. Dia punya yang tudung ni tu kan. Kain telekung tu tak payah. So macam aku bawa 2, satu hitam, satu putih. Tapi yang putih aku tak pakai, sebab aku rasa macam tak selesa pakai yang putih tu. So sepanjang aku berada di Madinah tu, aku pakai telekung hitam. Kadang-kadang aku tak pakai telekung, sebab aku beli tudung labuh tu kan. Tudung labuh yang dah jadi macam telekung. Itu pun boleh solat macam tu je pakai. Janji kau pakai stokin, kau pakai hand soap, untuk so that bila dia teralih-alih ke kau nak angkat takbir atau ihram tu, tak adalah nampak kau punya pergelangan tangan kan. Itu salah satu tips dia lah. And then bercakap pasal tudung, actually you can pakai shawl, tak ada masalah. Silap aku, ada orang cakap dengan aku tak boleh pakai shawl kat sana. Tu sebab aku pergi beli tudung sarung sebanyak-banyaknya, kau tahu.
Aku rasa macam menyesal kadang terlampau ikut sangat cakap orang. Yes, kau boleh beli tudung apa tu, tudung yang labuh tu, yang labuh macam mini telekung tu, tapi janganlah beli yang labuh sangat. Beli yang XXL yang sampai sini tu kan. Kalau kau rasa kau nak pakai shawl, pakai. Janji tutup dada. Kau confident nak pakai shawl macam kau pakai kat Malaysia ni, just go ahead. Kau tu memang tutup aurat pun. Aku tak tahu siapa yang bagi tahu aku. Dia kata tak boleh pakai shawl kat sana, nanti orang Arab marah. Aku nak cari orang tu siapa. Sebab pasal dia, aku beli tudung sarung tu banyak dah. Sekarang aku tak tahu siapa nak pakai. Tapi pada aku, kalau kau nak beli tudung sarung tu, go ahead. No one stopping you to beli tudung yang labuh tu. Tapi aku saran kau beli yang hitam, yang jenis kain bukan jersey, denim yang sampai sini. So bila kau pakai jubah, bila kau pakai apa nama tu, jubah seluar tu, kau tak perlu pakai telekung dah untuk solat. Betul. Kau tak payah nak bawa banyak-banyak, bawa telekung, bawa tu tak apa. Tak payah. Kau bawa beg untuk isi kau punya wallet, untuk kau punya perkara-perkara kas lain, tak payah pakai telekung dah. Sebab benda tu dah cukup dah untuk kau buat untuk solat. Aku lupa pula. Okay, satu lagi, bawa extension kawan-kawan. Extension tu penting, extension plug. Sebab dekat sana dia tak banyak soket. Korang share 4 orang bilik, soket mungkin ada dalam 2. So kalau kau ada extension tu boleh digunakan secara berjemaah ke macam mana ke kan. Macam tu. Tak adalah kau nak mengganggu orang lain punya apa ke kan. Contoh nak charge telefon ke, ataupun nak charge kamera, ataupun nak charge power bank. So extension plug ni it's very important. Untuk lelaki kain ihram kena bawa berapa agak-agak? Dia terpulang kepada seseorang tu. Macam husband aku bawa 2, sebab orang kata bawa 2, so bawa lah 2. Belilah 2. Tapi masalahnya bila kat sana 1 je pakai kain ihram. Which is the first time masa dalam ihram tu, masa korang nak buat tawaf wajib tu. And then kalau let's say korang nak buat tawaf sunat, nak pergi dekat depan Kaabah tu, yes, you need to wear ihram. Memang kena pakai ihram. Tak boleh tak pakai. Tapi since benda tu tak berbau kan, so korang bawa 1 pun dah okey dah kot. So macam let's say kalau korang nak buat tawaf sunat, ataupun nanti nak balik korang nak buat tawaf wada kan. So tawaf tu korang boleh je pergi tingkat 1, tawaf kat situ, tak ada masalah. Kalau korang rasa penat, nanti pergilah dekat tingkat yang ada skuter tu. Nanti aku akan ceritakan berapa harga dia and all kat sana nanti untuk the second video. Tapi kain ihram kalau nak bawa 2, bawa lah 2. Tapi macam husband aku bawa 2 tapi pakai 1. So kat situ aku rasa kalau kita orang siap cakap tau nak sedekahkan kat sana, biarkan je. Tapi ayah aku kata jangan, nanti orang buat lak kaki. Sebab kan kita dah beli banyak barang tak muat nak masuk. So pada aku, kalau korang rasa, pada aku lah, aku rasa cukup untuk 1 saja. Sebab husband aku ni jenis yang dia cepat rimas, kau tahu. So dia buat tawaf sunat tu, dia tawaf dekat tingkat 1 pakai baju Melayu biasa je, tawaf kat dalam tu dengan ayah aku masa tu. Itulah. Aku rasa itu je kot. Sebab as a first timer macam aku, excited tu memang jangan cakap. Oh ya, beg kasut jangan lupa untuk letak kasut. Kalau korang pergi sana, pergi solat kan, korang kena bawa selipar korang masuk dalam masjid tau. Kalau korang letak dekat rak kasut tu, memang confirm hilang. Percayalah cakap aku. Lepas tu kau bawa lah charger, bawa ni apa nama tu, Universal Traveller punya, Universal punya plug. Sebab nanti senang. Sebab kat sana kan ada bilik ada plug Malaysia, ada bilik tak ada plug Malaysia. So barang-barang mandi macam biasalah,
korang bawa lah korang punya cotton bud, korang punya sabun, korang punya berus gigi, korang punya shampoo, korang punya skincare. And then sebut pasal skincare, kat sana kering. Please moisturize. Tak kisah lelaki ke perempuan, atau yang lelaki yang tak pernah pakai moisturizer tu, pakai. Sebab kulit kau ni kan, kat Malaysia ni walaupun kita tak pakai apa-apa, kita still lembab lagi lah kan kulit kita. Dekat sana dia akan kering. Bila kau senyum, kau rasa macam muka kau ni tegang, setegang-tegangnya. And bibir kau ni boleh pecah, boleh terbelah, kau tahu tak, sebab kering. Pakailah moisturizer, pakailah lip balm ataupun Vaseline untuk make sure korang tak teruk. Macam aku sini hari tu nak senyum pun, kau tahu, nak senyum pun rasa macam nak koyak muka aku ni, kau tahu tak? Sebab punyalah tegang, aku rasa macam dah tak tahulah nak buat macam mana masa tu. Lepas tu kita pula dekat sana kan, kita kan 24 hours will be in aircon. So aircon panas, aircon panas, aircon panas kan. So kita akan rasa macam kita punya kulit ni akan rasa macam tegang, akan rasa macam kering, akan nampak macam bersisik pun ada dekat kaki ni. So bawa lotion, bawa moisturizer, and then kalau korang rasa korang perlukan masa, jangan lupa niat kita ke sana adalah untuk beribadah. Okay, so baca doa, baca. Kalau ada seorang ustaz ni katalah dengan aku, kalau masa sembahyang kat Malaysia ni, lepas sembahyang kita baca doa, kita beristighfar, and so on lah, berzikir. Apa amalan yang kita buat kat Malaysia ni, bawa juga dekat sana. Sebab kadang-kadang tu orang Arab ni, kalau korang pergi sana nanti, korang tengok bermacam-macam cara orang solat, bermacam-macam cara mazhab orang ada kat sana, kau tahu. So apa yang amalan kita bawa kat sini, bawalah ke sana, insyaAllah. Semoga kita mendapat syafaat daripada apa yang dapat amalan sini apabila kita bawa kat sana. Okay, and then dekat sana satu saya aku cakap, please belajar solat jenazah. Sebab dekat sana setiap kali habis solat fardu akan ada solat jenazah. Okey, korang akan nampak tau, bila korang dekat sana, nanti lepas imam tu dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ada satu ayat tu, aku tak ingat dah ayat dia apa. Bila ayat tu lah untuk kita solat jenazah. Apa tak, aku tak ingat dah ayat dia tu. Dan lepas tu korang solat jenazah. Korang tahu tak, bila korang solat jenazah ni, satu kali korang solat jenazah, pahala korang dapat 1 kirat tau. 1 kirat tu bersamaan dengan pahala sebesar 1 gunung Uhud. Besar sebesar-besarnya pahala tu. Sebanyak tu korang dapat. Gunung Uhud ni selebar 7 kilometer. Kau bayangkanlah berapa banyak kau dapat pahala bila kau solat jenazah dekat sana. Orang-orang Arab dekat sana ada yang buat, ada yang terus bela macam tu je. Jangan ikut orang tu. Kita buat solat jenazah. Kalau bagi jemaah lelaki, kalau berkesempatan, ada rezeki jumpa jenazah, mengiringi jenazah, buat. Korang akan dapat 1 lagi kirat. Solat jenazah dapat 1 kirat, mengiringi jenazah pun dapat 1 kirat. Dapat 2 kirat. Bersamaan dengan 2 gunung Uhud. Mana kita nak dapat lagi benda tu? Kan? Kat situ kita dapat. Even though, walaupun dekat Malaysia, kat Malaysia pun kita boleh dapat juga 1 kirat, 2 kirat tu kalau ada orang meninggal. Tapi tak selalu macam dekat Madinah dengan kat Mekah punya solat, setiap solat fardu tu ada. Dia akan jadi pelik bila tak ada orang meninggal hari tu. Tak ada orang buat solat jenazah hari tu. Dia akan pelik masa tu. So guys, aku rasa itu je lah tips yang aku dapat bagikan daripada pengalaman aku sendiri. Setiap orang ada pengalaman dia yang masing-masing, and setiap pengalaman tu berbeza-beza. Ini adalah daripada pengalaman aku, and
my husband. Okay, so aku harap dengan tips and sharing yang aku dah buat ni dapat membantu korang sedikit sebanyak tentang apa yang akan berlaku kat sana, and apa yang perlu bawa and apa yang tak perlu bawa. Ingat, jangan jadi macam aku, terlampau excited. Semua benda aku nak beli, at the end of the day, sikit je barang yang boleh aku pakai. So, kita boleh, kalau boleh kurangkan tu, kurangkanlah lagi. Macam tu ceritanya lah. Kalau boleh kurangkan lagi. Jangan panik. Aku nasihatkan diri aku juga sebab aku memang kaki panik. Itulah. So, aku harap dengan apa yang aku cakap ni, apa yang aku bagi information ni, dapat membantu korang as a first timer yang nak pergi buat umrah, insyaAllah. Semoga, aku doakan, semoga korang semua dipermudahkan segala urusan, dan aku doakan kepada sesiapa yang ingin membuat umrah, ada terdetik hati nak buat umrah, teruskanlah usaha untuk simpan duit, teruskanlah usaha untuk berdoa, jangan putus-putus, sebab kita tak tahu, kita mungkin seterusnya kita pula yang akan jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda ni benda yang sangat best. Masa first time yang aku tahu aku nak pergi umrah, aku dengan husband aku takut. Sebab kita orang tahu kita orang macam mana. Kita orang takut. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan semua urusan kita orang daripada A sampai Z. Dan aku harap juga dengan apa tips yang aku bagi ni, korang dapat tak banyak sedikit membantu korang lah dalam persiapan korang. So, for our next video, aku tak dapat banyak footage sangat sebab sebab terlampau ramai sangat orang. So, aku akan buat channel aku cerita, aku tunjuk gambar, aku cerita, aku tunjuk video, macam itulah lebih kurang. So, guys, I'll see you in the next video, insyaAllah. Aku doakan korang lagi sekali, semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga Allah melindungi kita semua daripada orang-orang yang berniat jahat. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Semoga Allah memberkati hidup kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. And see you another time. See you later. Okay. Bye-bye.